Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali lagi pada hari ini bersama-sama dalam tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran, setiap satu hari satu muka surat insya-Allah. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-12 insya-Allah, dan kita akan melihat kepada ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah, iaitu daripada ayat 77 sehingga ayat 83 insya-Allah. Ayat yang akan kita baca pada hari ini masih lagi berkisar sekitar tentang orang-orang Yahudi, sebagaimana yang telah kita maklumkan sebelum daripada ni bahawa surah Al-Baqarah ni memang menceritakan tentang orang-orang Yahudi, menceritakan tentang keburukan-keburukan mereka, kejahatan-kejahatan mereka, menceritakan tentang apa yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka dan seterusnya. Jadi alhamdulillah itu sinopsis yang akan kita baca pada muka surat kita pada hari ini, iaitu muka surat yang ke-12. Hari ini 4 hari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 17 hari bulan April tahun 2021 insya-Allah. Jadi kita akan mulakan sedikit pada hari ini dengan kita membaca sedikit daripada ayat Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati majlis kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyambung apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu bahawa orang Yahudi ini ada dua kelompok. Yang pertama sekali di zaman Madinah ni, iaitu satu kelompoknya yang telah pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyatakan bahawa mereka ini sebenarnya adalah menceritakan bahawa mereka ni beriman. Mereka berkata walaupun mereka sebenarnya adalah munafik, iaitu berpura-pura saja mengatakan mereka ni beriman, tapi dalam masa yang sama mereka telah menceritakan apa yang telah mereka dengar daripada pendeta-pendeta mereka, iaitu sebenarnya dalam kitab Taurat ni ada sebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka ni kembali semula kepada pendeta-pendeta mereka ni marahlah kepada mereka. Kenapa kau ceritakan kepada Muhammad, kepada orang Islam tentang perkara-perkara tu? Jadi perkara ni seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sambung dalam perbincangan kita pada ayat 77 surah Al-Baqarah pada pagi ni, iaitu Allah Ta'ala mengatakan kepada pendeta-pendeta tu, kepada orang-orang yang telah membaca kitab Taurat ni, yang di mana kitab Taurat ni telah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Ada cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat ni secara sifatnya dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memarahi mereka. Allah Ta'ala kata awala ya'lamuna, apakah mereka ni tak tahu? Apakah mereka ini tidak tahu? Jadi istifham ini nama dia ialah istifham, iaitu istifham bukan istifham tanya, bukan, tapi istifham di sini nama dia dalam bahasa Arabnya istifham litakrir, iaitu bentuknya pertanyaan tapi sebenarnya adalah untuk menisbatkan. Untuk menisbatkan maknanya untuk menegaskan bahawa mereka sebenarnya inilah la ya'lamun, iaitu mereka sebenarnya tidak tahu. Tak tahu bahawa annallaha ya'lamu ma yusirrun. Allah Ta'ala ni tahu sebenarnya apa yang mereka rahsiakan, apa yang mereka iklankan, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka zahirkan. Semuanya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Jadi apa mereka sembunyikan, iaitu mereka sembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan dalam Taurat. Jadi mereka sembunyikan benda tu. Apa yang telah mereka ceritakan, apa-apa yang mereka rasa bahawa benda tu penting untuk mereka, jadi mereka akan ceritakan. Jadi itu adalah ayat yang ke-77. Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada mereka. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu apa yang mereka sembunyikan tu, apa yang mereka zahirkan, semua Allah Ta'ala tahu. Mereka jangan sangka bahawa Allah Ta'ala tahu yang mereka zahirkan saja. Mereka ingat Allah Subhanahu Wa Taala ni macam manusia. Seterusnya, wa minhum ummiyun. Allah Ta'ala sebut selepas daripada itu ialah wa minhum, daripada orang Yahudi ni. Daripada orang Yahudi ni ada ummiyun. Ummiyun ni artinya ialah orang awam, orang biasa. Layman, orang-orang biasa daripada orang Yahudi ni. Jadi orang Yahudi ni terbagi pada dua. Satunya adalah orang-orang yang pendeta-pendeta yang membaca kitab-kitab, membaca kitab Taurat ni. Dan satu lagi ialah orang-orang biasa yang tak baca kitab Taurat ni.
Jadi orang yang tak baca kitab Taurat ni mereka tak tahu. Mereka hanya dengar daripada apa yang diceritakan oleh orang-orang pendeta-pendeta mereka ni yang baca kitab Taurat ni. Jadi orang-orang biasa ni dipanggil ummi. Kenapa dipanggil ummi sebenarnya? Ummi ni kadang-kadang memberi makna bahawa orang yang tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Kenapa dipanggil ummi? Ummi ni ialah nisbah kepada mak. Kenapa? Kerana mak ni apabila seseorang itu baru lahir daripada perut ibunya, dia ni tak tahu. Dia tak tahu apa-apa, dia tak tahu membaca, menulis kan. Sebab itulah dipanggil ummi, iaitu orang-orang yang bersifat dinisbahkan kepada ibu. Sebagaimana kalau kita kata kalau orang Brunei dipanggil Brunawi, kalau orang Malaysia dipanggil orang Malizi, orang Arab dipanggil Arabi. Jadi begitulah juga orang-orang yang tak pandai membaca ni dipanggil ummi. Orang-orang itu adalah orang-orang yang ummi, orang yang nisbahkan kepada ibu. Jadi Nabi SAW, Allah SWT sebut sini, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. Daripada orang-orang Yahudi ni, ada yang ummi, yang mana la ya'lamun al-kitab. Mereka ni tak tahu kitab. Mereka ni tak faham kitab. Sebab apa? Mereka tak baca kitab. Illa amani. Apa yang mereka tahu hanyalah amani. Mereka tak tahu daripada Taurat ni, melainkan amani sahaja. Amani ni ada 3 makna. Dari segi bahasa Arabnya, amani. Dia sama ada boleh memberi makna angan-angan. Angan-angan, berangan sajalah kan, mimpi-mimpi saja. Mereka yang tahu dah, mereka maknanya satu benda yang mimpi-mimpi saja, iaitu satu benda yang mereka angan-angan tapi mereka tak buat. Yang keduanya, amani ini boleh memberi makna ialah akazib, iaitu penipuan-penipuan. Iaitu apa? Mereka tak tahu daripada kitab Taurat ni, melainkan apa yang ditipu oleh pendeta-pendeta mereka, iaitu orang-orang besar mereka. Orang besar mereka ditipu cakap macam ni, walaupun perkara tu tak ada dalam kitab Taurat, mereka berkata yes. Mereka ikut je. Itu amani yang kedua. Yang ketiga, amani ni ialah, amani juga boleh memberi makna, iaitu apabila seseorang itu membaca satu perkara tetapi dia tak melaksanakan apa yang ada dalam kitab tu, apa yang mereka baca tu. Itu pun boleh memberi amani. Jadi ketiga-tiga sifat ini, kata Syekh Said Tantawi, dia kata walaupun ahli tafsir berbeza pendapat, ada yang mengambil pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga dan sebagainya. Kata Syekh Tantawi, sebenarnya dia kata orang Yahudi ni, ketiga-tiga perkara tersebut ada pada orang Yahudi ni. Maknanya kita boleh pakai makna yang pertama, makna yang kedua, makna yang ketiga bagi orang Yahudi. Orang Yahudi ni, mereka ni angan-angan semua kan. Angan-angan nak masuk syurga lah, angan-angan macam-macam angan-angan mereka. Yang keduanya, mereka ni lah penipu, ditipu oleh pendeta-pendeta mereka. Orang-orang biasa mereka ni ditipu oleh pendeta mereka. Dan yang ketiganya ialah mereka ni hanya membaca saja. Membaca saja kitab Taurat, kita tengok kan. Maknanya dalam gambar-gambar kan, dalam YouTube dan sebagainya, kita tengok mereka ni membaca. Tapi mereka ni tak faham dan tak melaksana pun apa yang ada dalam Taurat mereka tu. Jadi itu adalah amani. Jadi Allah SWT sebut sini, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, daripada kalangan mereka ni, orang-orang yang hanya orang biasa yang tak tahu apa-apa, melainkan amani, وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَزُنُّونَ. وَإِنْ tu tidak maknanya. Tidaklah mereka ini, melainkan yazunnun. Yazunnun ialah menyangka. Jadi makna tanpa mempunyai ilmu yang betul-betul ilmu. Ilmu mereka ni hanyalah yazunnun. Zon di sini bukanlah zon. Sebagaimana kalau orang belajar ilmu bahasa Arabnya, zon ni adalah satu tingkat. Dia ada paling bawah sekali ialah jahlun. Paling atas sekali ialah yakin. Yakinun. Yang paling bawah ni ialah jahlun. Jadi jahlun, kemudian dia naik sikit nama dia al-wahmu. Kemudian al-wahmu bila sampai 50%, dia nama dia asyakku. Bila dia naik lagi, nama dia az-zonnu. Kemudian naik dekat dengan yakin, nama dia ghalabatuz zon. Bila sampai kepada 100%, nama dia ialah al-yakin. Jadi Allah SWT biasanya menggunakan perkataan zon sini. Bukan makna zon tu ialah zon tu 80%, 70%, bukan. Tapi zon dalam Quran ialah memberi makna al-wahmu. Al-wahmu maknanya ialah tak sampai 50%. Kepercayaan mereka tu. Jadi apa yang mereka tahu tu, apa mereka anggap tu sebenarnya semua tu adalah al-wahmu sahaja, iaitu tak sampai 50% pun. Dan daripada yang betul lah. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim. Allah Taala seterusnya ialah menyebutkan kecelakaan yang besar lah. Wailun ni ada beberapa pendapat ulama. Ada yang kata kecelakaan, ada yang kata nama wadi di neraka. Jadi tapi maknanya ialah kecelakaan lah. Celakalah bagi orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangan mereka. Menuliskan kitab sini maksudnya ialah apa? Maksudnya bukanlah mereka tulis, tapi maksudnya ialah apa yang mereka ubah tu. Daripada kitab Taurat yang asalnya macam ni, lalu mereka ubah. Mereka kata inilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa yaquluna, dan kemudian mereka berkata, haza min indillah. Mereka kata
ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mereka kata ini adalah kitab. Mereka kata ini adalah Taurat. Tapi sebenarnya benda itu adalah mereka ubah dah. Mereka ubah liyashtaru bihi. Liyashtaru ni ialah tujuan dia. Allah Taala sebutkan tujuan. Kenapa mereka buat macam tu? Mereka buat macam tu kerana liyashtaru bihi samanan qalila. Untuk mereka dapatkan dengan usaha mereka tu, apa perbuatan mereka itu ialah apa tu? Iaitu untuk mendapatkan harga yang sangat sedikit. Samanan qalila. Jadi Allah Taala sebut sini apa yang mereka buat di antaranya ialah mengubah sifat Muhammad, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam Taurat tu diubah dalam bentuk yang lain. Kemudian antara lagi ialah contohnya ayat rejam, disebutkan oleh tafsir Jalalain. Dia kata ialah ayat rejam telah diubah. Hukum rejam tu telah diubah. Yang ada dalam Taurat lain lalu mereka ubah jadi lain kan. Jadi itulah di antara tanda-tanda yang mereka telah ubah daripada ni kerana untuk mendapat harga yang sedikit, harga yang murah. Fawailul lahum mimma katabat. Allah SWT sebut fawailul lahum, celakalah bagi mereka apa yang mereka telah tuliskan tu. Dan kemudian wawailul lahum mimma yaksibun. Apa yang tangan mereka buat tu Allah Taala kata celaka. Dan juga begitulah juga Allah Taala kata wailun. Celakalah juga lahum untuk mereka mimma yaksibun, daripada apa yang mereka usahakan. Kenapa kalau orang belajar bahasa Arab ni ada sedikit sini, katabat tu fi'il madhi, makna telah lepas. Tapi yaksibun tu fi'il mudhari' yang akan datang. Kenapa ada yang di situ guna akan datang? Kenapa di situ gunakan fi'il madhi? Fi'il yang dah lepas. Jadi ulama-ulama tafsir kata ialah kerana dia kata diambil satu hadis Nabi SAW. Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan. Hadis tu panjang saya tak baca, tapi maksudnya ialah Nabi SAW kata sesiapa yang membuat satu perkara yang kemudian diikuti oleh orang lain, kalau perkara tu baik maka dia akan dapat pahala kebaikan tu. Pahala dia dapat dan juga pahala orang yang buat kemudian pun dia akan dapat juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang buat benda perkara yang buruk, perkara yang jahat, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa buat satu perkara yang buruk maka dan kemudian dia diikuti oleh orang lain kemudian selepas daripada itu, maka dia akan mendapat neraka, mendapat dosa dia buat dan juga dosa orang-orang yang buat selepas daripada itu. Jadi itulah di sini kan maknanya apa yang dibuat oleh orang Yahudi itu kalaulah diikuti oleh orang lain, diikuti oleh pengikut-pengikut mereka dan sebagainya, jadi mereka itu akan mendapat juga dosa. Dosa siapa? Dosa yang orang buat kemudian. Sebab itulah digunakan fi'il mudhari', iaitu maknanya akan datang. Feature maknanya yaksibun, yang dibuat akan datang pun mereka akan dapat dosa juga. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-80 insya-Allah, wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi dalam ayat ini apa dikatakan, iaitu orang Yahudi ni berkata lagi. Orang Yahudi ni berkata apa? Mereka berkata bila disebutkan apa ni Nabi SAW sebutkan neraka, pasal apa ni mereka akan kena neraka, kalau buat macam ni kena neraka dan sebagainya, maka apa kata mereka? Mereka kata lan tamassanan nar, kami tak kena neraka, dia kata. Kami kalau kena neraka pun sekejap je, ayyaman ma'dudah. Tengok kan, pandai orang-orang Yahudi ni, pandailah mengelak, mengata dan macam-macam lagi kan. Mereka mengatakan bahawa neraka yang akan kena pada kami ni sekejap je. Berapa lama sekejap tu? Ada segolongan mereka mengatakan Allah Ta'ala jadikan dunia ni 7,000 tahun. Setiap 7,000 tahun, setiap 100,000 tahun, 7,000 tahun, setiap 1,000 tahun akan kena neraka satu hari saja, mereka kata. Jadi keseluruhannya berapa? 7 hari je. Ada lagi kalangan mereka yang mengatakan bahawa kami kena neraka ni 40 hari saja. Kenapa 40 hari? Sebab penyembah-penyembah berhala dulu, lembu dulu di kalangan kami ni hanyalah 40 hari. Jadi sebab itulah kami kena neraka 40 hari saja. Jadi itulah dia kata ayyaman ma'dudah. Dia kata sekejap tu. Sekejap tu maksudnya ialah 40 hari ataupun 7 hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sini. Wa qalu, Allah Taala meriwayatkan. Mereka kata lan tamassanan nar, kami tak kena neraka melainkan 7 hari saja. Kul, katakan attakhaztum indallahi ahda. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semualah juga, iaitu katakan kepada mereka orang Yahudi ni, adakah kamu ni mengambil janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kamu boleh kata bahawa kamu ni kena neraka sekejap saja? Attakhaztum, asalnya akhaza kemudian ittakhaza dalam bahasa Arab. Jadi bila akhaza tu maknanya mengambil,
Tapi ittakhadha tu mengambil dengan sungguh-sungguh. Maknanya ada ke benar-benar Allah Ta'ala suruh tanya kepada orang Yahudi ni, betul ke kamu ni ada ambil janji ke dengan Allah sehingga bila kamu ambil janji dengan Allah bahawa Allah Ta'ala ni tak akan seksa kamu, maka Allah Ta'ala akan tunaikanlah janji dia tu. Ada ke macam tu? Ini soalan dia. Tapi sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Sebab apa? Istifham di situ, ittakhaztum situ ertinya ialah istifham, nama dia istifham ingkari nama dia. Dalam bahasa Arab bukan istifham maknanya tanya, bukan. Bukan suruh tanya, tapi istifham ingkari iaitu ertinya ialah tidak. Tu bohong mereka tu. Mereka mengatakan tak ada. Benda tu tak ada berlaku pun. Mereka ni menipu je kan. Jadi mereka ni menipu saja. Falan yukhlifallahu ahdah. Falan yukhlifallahu ahdah, maka dengan janji itu maka Allah Taala tak akan menyeksa mereka lah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataupun Allah Taala katakan bahawa mereka ni sebenarnya adalah mengatakan satu perkara yang mereka sebenarnya pun tidak tahu. Ma la ta'lamun, apa yang kamu tak tahu. Kamu cakap bohong je. Bala, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata bala. Bala di sinilah untuk menafikan tidak ada. Sebenarnya bohong mereka kata tu. Bala man kasaba sayyi'atan. Siapa yang Allah Taala kata siapa yang melakukan sayyi'ah. Sayyi'ah di sini ialah ulama tafsir kata ialah asyirku. Maksudnya ialah siapa-siapa yang syirik, siapa-siapa yang bukan hanya durhakai maksudnya melakukan dosa kecil-kecil, bukan tapi maksud sayyi'ah di sini siapa yang mengusahakan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ahatat bihi khati'atuhu. Asal maknanya adalah lalu menyelubungilah dia dengan dosanya. Tapi maksud sini menyelubunginya dengan dosanya itu dia tu mati dalam keadaan syirik maksudnya. Jadi maksud ayat ni adalah apa? Bahkan Allah Taala kata sesiapa yang melakukan syirik dan kemudian dia berterusan dalam syiriknya dan kemudian dia mati dalam syiriknya, maka faulaika ashabul nar. Allah Taala kata dia adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, jadi mereka kekal dalam neraka. Jadi maknanya sebab ulama-ulama kata macam ni, kenapa memberi makna bahawa sayyi'ah di sini adalah syirik? Kerana Allah Taala sebutkan dalam ayat ni iaitu mereka ini kekal dalam neraka. Sebab orang-orang yang tidak syirik, insya-Allah mengikut ahli sunnah wal jamaah, mereka ni tak kekal dalam neraka. Mereka ni insya-Allah walaupun terkena neraka, walaupun lama dan sebagainya, tapi mereka akhirnya akan dikeluarkan jika sekiranya ada iman dalam hati mereka. Tapi kalau ada syirik, setiap amalan kita, ini yang kita takutkan, iaitu kalau ada syirik dalam hati, walaupun amalan tu baik atas dunia ni, walaupun orang nampak baik, walaupun Masya Allah kan menderma banyaknya, habis kebaikan yang sangat-sangat melampau lah, tapi oleh kerana syirik, kalau ada syirik, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak akan terima amalan-amalan mereka tu. Bahkan jadi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a, iaitu amalan mereka hanyalah menjadi seperti fata morgana yang dipandang oleh orang-orang yang dahaga, nampak macam air di padang pasir, tapi sebenarnya bila mereka pergi dekat hampir kepada tempat tu, akhirnya mereka tak ada pun, tak dapat pun air tu, tak jumpa pun air tu. Seterusnya kita tengok ayat 82 ayat 82, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allah Taala sebutkan tentang orang-orang yang beriman pula. Orang yang beriman ni Allah Taala kata iaitu lawan kepada tadi orang-orang yang syirik tadi, lawannya ialah orang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sentiasa Allah Taala sebut ni tentang amal soleh, beriman dan juga beramal soleh, bukannya beriman saja, bukan beriman hanya maknanya yakin saja kemudian tidak beramal tu tak jadi macam tu. Jadi Allah Taala sebut orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Allah Taala kata mereka ni adalah ahli syurga. Dan mereka ni hum fiha khalidun, sebagaimana yang syirik tadi dalam neraka, kekal dalam neraka, maka orang beriman pun akan kekal dalam syurga insya-Allah, bukan kekal dalam neraka. Wa iz akhazna mithaqa bani Israil. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir pada hari ini iaitu ayat 83. Jadi dalam ayat 83 ni Allah Subhanahu Wa Taala kata wa iz akhazna mithaqa bani Israil, dan ingatlah. Dan kita tengok lagi kan bahawa banyak lagi kan ada ayat wa iz ni kan, sangat banyak ayat-ayat yang wa iz ni. Jadi Allah Taala sebut sini lagi kan, dan ingatlah, iaitu di antara nikmat lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel ni. Banyak sangat kepada Bani Israel ni. Jadi Allah Taala minta orang-orang Islam ni, kita semua ni ingat perhati, cuba faham kan, cuba ambil iktibar kan, bagaimana nikmat banyak
Sama jugalah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang Islam pada hari ini kan, sangat banyak nikmat-nikmatnya. Jadi sepatutnya kita ingat sama sebagaimana Bani Israel kan. Jadi kalau Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel dengan banyaknya nikmat, maka Allah Ta'ala bertanggungjawab kan. Allah Ta'ala bagi bertanggungjawab kepada mereka untuk memegang amanah. Amanah tu dapat pahala sebenarnya kan, bukan amanah tu free. Tapi Allah Ta'ala beri lagi nikmat-nikmat yang banyak untuk menyokong Bani Israel ni. Maka begitulah juga kita kan pada hari ini. Kita pada hari ini Allah Ta'ala beri banyak nikmat kepada kita. Dan sepatutnya kita ni adalah bersyukur, iaitu dengan melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya dapat nikmat kemudian kita bersukaria, kita lupa kepada tanggungjawab kita kan. Tanggungjawab kita apa? Iaitu tanggungjawab kita ni ramai lagi orang yang di luar sana kan, yang belum lagi beriman, yang tak kenal Islam, ataupun yang dah Islam tapi tak kenal macam-macam. Fatihah tak boleh baca, semayang pun tak tahu kan, kewajipan Islam tak tahu, dan banyak lagi orang yang dah Islam pun. Apatah lagi orang yang tak Islam lagi. Orang tak Islam lebih ramai daripada orang Islam atas dunia pada hari ini. Jadi maknanya kita ni kena bekerja keras lagi sepatutnya. Jangan kita ni bila dapat nikmat, hanya guna nikmat tu untuk diri kita sendiri saja. Untuk kesenangan kita, untuk makan minum kita, berbuka puasa, contohnya kan, dengan banyaknya lupa kepada orang-orang yang memerlukan kepada pengajaran kan, memerlukan kepada irsyad, memerlukan kepada ditunjukkan mana yang benar, mana yang salah kan. Yang mereka tak dengar tu cerita ke mereka kan. Jadi sebab itulah maknanya Allah SWT ingatkan sini, wa'iz ni makna, dan ingatlah wahai kita semua, wahai orang Islam. Ketika Bani Israel pula Allah Subhanahu Wa Taala telah akhazna misaqa Bani Israel. Allah Subhanahu Wa Taala telah ambil janji daripada Bani Israel. Janji daripada Bani Israel itu dengan memberikan dalam Taurat tu, Allah Taala memberikan kepada mereka dan mereka bersetuju untuk terima Taurat tu. Jadi mereka katalah, okey, mereka terima Taurat ni, mereka dapat Taurat ni, mereka tahu dah benar, mereka tahu dah salah. Jadi itulah kata akhazna misaqa Bani Israel dalam Taurat tu. La ta'buduna illallah. Yang pertama sekali, jangan kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu mengabdikan diri melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesanan Allah Taala dah ambil janji daripada orang Yahudi ni. Itu apa? Yang keduanya ialah wabil walidaini ihsana. Dan kepada dua ibu bapa hendaklah ihsan. Iaitu berbuat baiklah kan. Berbuat baik kepada, dia ada ihsan, dia ada husna, dia ada hasanan. Ihsan tu maknanya lebih lagi. Berbuat baik yang lebih-lebih lagi, ihsan. Kemudian wazil kurba. Waw di situ adalah, ulama kata adalah ataf. Ataf kepada, walidain. Jadi walidain, berbuat baik kepada ibu bapa, dan juga berbuat baik kepada kurba. Kurba tu maknanya kaum kerabat lah kan. Berbuat baik, berbuat ihsan kepada ayah, kepada ibu, dan kepada ibu, kepada ayah, dan kemudian seterusnya, bukan mestilah berbuat baik. Janji Bani Israel kepada Allah SWT, dan juga janji kita lah insya-Allah kan, iaitu berbuat baik kepada kaum kerabat. Seterusnya ialah Allah Taala kata wal yatama, dan kemudian berbuat baik kepada anak yatim, wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Jadi banyak sini kan, la ta'budu nombor satu, la ta'buduna illallah nombor satu. Yang keduanya adalah ihsan kepada walidain, kemudian ihsan kepada zil kurba, kemudian ihsan kepada al yatama, dan kemudian ihsan kepada wal masakin. Kemudian itu habis empat jenis kategori manusia kan yang Allah Taala sebut yang mestilah ihsan. Kemudian seterusnya Allah Taala kata wa qulu linnas husna, dan hendaklah kamu kemudian seterusnya berkata kepada manusia dengan kebaikan. Jadi apa maksudkan sini berkata dengan ini adalah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, setengah ulama kata ialah bahawa menunjukkan hebatnya kan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ni mestilah berkata baik kepada manusia, bukan berkata baik kepada orang yang beriman saja. Allah Subhanahu Wa Taala tak berkata sini waqulu lil mu'minin, bukan tapi Allah Taala kata waqulu linnas, maknanya kepada seluruh manusia. As long as dia ni manusia, maka kita hendaklah bercakap baik dengan mereka. Jadi berkata apa? Waqulu, berkatalah husna. Apa yang dikatakan husna sini? Kebaikan. Apa maksud kebaikan sini? Berkata baik bukan secara umumnya macam tu, tapi ulama-ulama tafsir kata maksud husna di sini ialah amar ma'ruf nahi munkar. Iaitu berkata baik, iaitu untuk menegur mereka. Jadi maksudnya memberikan teguran, itulah makna kata-kata baik. Jadi kalau kita tak menegur orang buat kejahatan, maka itu tak dikatakan kata-kata baik. Kalau kita tak menyuruh kepada kebaikan, itu bukan maknanya kita ni berkata baik. Berkata baik bukan sekadar kita ni bercakap sekadar, itu satu perkara. Tetapi di antara lagi yang ulama sebut ialah seperti dalam tafsir jalan lain ialah iaitu amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah kata-kata baik yang sepatutnya kita katakan. Kemudian yang kedua lagi ialah berkata benar. Mengata yang benar saja, yang berbohong tak boleh katakan. Kemudian seterusnya lagi
Macam-macam lagi ulama-ulama tafsir sebutkan tentang maksud husna di sini. Ada bacaannya ialah hasanan. Ada yang baca macam tu. Ada qiraat dia ialah waqulu linnas hasanan. Ada juga macam tu. Itu adalah qiraat yang kita sebutkan saja. Sebagai maknanya kalau kita dengar ada orang baca macam tu, so kita jangan rasa pelik lah. Okay. Seterusnya wa aqimus solah, dan kemudian dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Bayarlah zakat, berikanlah zakat. Kemudian mereka pun kata apa? Dalam tafsir kata selepas daripada wa atuz zakah tu, selepas daripada itu adalah janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka tepati, untuk mereka laksanakan. Jadi mereka pun terima. Mereka pun qabilu. Mereka pun terimalah. Qabilu tu makna terima. Mereka terimalah apa ni? Terimalah yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Selepas daripada tu, selepas mereka qabilu tu apa? Summa tawallaitum. Tapi tiba-tiba mereka ni lari pula. Mereka ni berpaling. Mereka ni tak menunaikan pula amanah yang telah mereka janjikan. Asalnya janji elok-elok lah. Tiba-tiba mereka ni lari pula dah. Tak nak terima pula, tak nak terima kan. Bila dah lama sikit masa dah, ataupun berpaling saja daripada Nabi Musa, dah mereka ni pun tak melaksanakan, tak menunaikan janji mereka. Sebab tu Allah Ta'ala kata summa tawallaitum. Kamu ni tak menunaikan janji. Janji apa? Janji yang tadi tu. Ya Allah, kamu janji nak beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kamu naklah berkata baik kepada manusia, kamu naklah buat baik kepada ibu bapa dan seterusnya tu. Illa qalilam minkum. Allah Ta'ala kata sedikit saja, sebahagian saja daripada mereka ni yang apa? Yang qalilam, yang tidak berpaling. Jadi artinya kalau kita tengoklah cerita apa ni, kisah Talut dan juga kisah Jalut dalam surah Al-Baqarah, kita akan tengok depan nanti kan ada kisah Jalut, kisah Talut ni, iaitu kebanyakan daripada Bani Israel ni dah tak nak ikut tak ikut arahan yang diberikan oleh Talut. Walaupun mereka sebenarnya yang minta sangat kepada Allah supaya kirimkan seorang ketua dan sebagainya. Tapi bila Allah Ta'ala kirimkan mereka seorang ketua, mereka tiba-tiba tak nak ikut. Kerana mereka kata Talut lah macam ni lah. Kemudian tu bila sampai kepada air, mereka ni buat macam ni lah. Bila mereka tengok pula tentera Jalut yang besar tu, tentera Talut dan Jalut ni kan ada dalam cerita lah kan. Kalau dalam Bible pun, dalam orang Kristian pun ada. Iaitu nama dia David and Goliath. Itu Goliath tu maknanya Jalut lah tu. Jalut dalam bahasa Arab ni Jalut ni. Jadi mereka ni kan, akhirnya kebanyakan daripada mereka ni lari, tak tunaikan janji dia, mana tak ikut apa yang mereka janjikan kepada Nabi Musa AS. Selepas daripada tu apa yang terjadi? Allah Ta'ala kata, wa antum mu'ridun, dan mereka tu berpaling lari. Berpaling lari daripada apa yang telah mereka janjikan. Selepas daripada tu insya-Allah Allah Ta'ala akan ceritakan lagi apakah dia, banyak lagi, beberapa perkara lagi yang kita sebut hari tu ada 17 17 yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada Bani Israel tapi mereka tak tunaikan. Jadi insya-Allah setakat saja untuk hari ini. Jangan lupa insya-Allah untuk share. Kita habis hari ini muka surat yang ke-12 dan kita akan sambung lagi insya-Allah akan datang di muka surat iaitu pada hari Isnin insya-Allah. Hari Isnin bukan esok Hari Isnin kita akan sambung pada muka surat yang ke-13 daripada surah Al-Baqarah insya-Allah, sambungan ayat yang ke-84 insya-Allah. Setakat itu saja aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share, untuk subscribe insya-Allah, untuk follow Facebook kita insya-Allah kan. Untuk setiap hari kita akan dapat. So kepada semua sahabat-sahabat boleh lihat siapa yang nak tengok apa ni tadabbur kita ni, kita dah ada lebih kurang lebih daripada 300 video tadabbur. Bolehlah insya-Allah kan sahabat-sahabat semua tengok daripada muka surat 387 sampai habis mashaf, dan kemudian kita telah sambung kembali daripada muka surat 1 hingga hari ini muka surat yang ke-12. Setakat itu saja insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.